يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, istilah anak Allah awalnya digunakan sebagai kiasan di kalangan pengikut syariat Nabi Isa alaihissalam untuk menunjukkan penghormatan kepada kemuliaan baginda. Namun lama-kelamaan, panggilan itu dipengaruhi fahaman paganisme orang Rom berikutan Injil yang asal telah hilang, dan panggilan itu diwarisi dan diyakini secara maknawi. Menurut At-Tabari, apabila kalian menyatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan, maka ia kenyataan tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai anak. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam diutuskan Allah kepada Bani Israel pada zaman yang sama. Baginda berdua mempunyai talian darah, tetapi Nabi Yahya lebih tua. Misi baginda berdua ialah untuk mengembalikan Bani Israel yang telah jauh tersesat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, personaliti mereka berbeza. Jika Nabi Isa memilih untuk bersama orang-orang jahat untuk berdakwah, Nabi Yahya memilih bergaul dengan orang yang saleh. Jika Nabi Isa masih dilihat tertawa, Nabi Yahya lebih memilih untuk menyendiri dan menangis. Ada satu kisah yang menunjukkan keutamaan Nabi Yahya alaihissalam. Diriwayatkan pada satu hari, Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa berkata, "Wahai Yahya, mohonlah ampun untukku kerana kau lebih baik daripadaku." Jawab Yahya alaihissalam, "Mohonlah ampun untukku, wahai Isa, kerana kau lebih baik daripadaku." "Tidak," jawab Nabi Isa alaihissalam, "kau lebih baik daripadaku. Kau memberi salam kepadaku, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepadamu." Ini menunjukkan keutamaan Nabi Yahya alaihissalam saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepada baginda saat baginda dilahirkan, saat baginda wafat, dan saat baginda akan dibangkitkan kembali. Kewafatan Nabi Yahya alaihissalam sangat tragis. Nabi Yahya alaihissalam melarang hasrat pemerintah Palestin ketika itu bernama Herodes untuk memperisterikan anak saudaranya sendiri, Herodia, kerana ia bertentangan dengan agama. Seluruh istana gempar dan bersetuju dengan Nabi Yahya alaihissalam. Herodes merasa malu dan murka. Herodia yang gila harta menemui Nabi Yahya untuk menggodanya melakukan perhubungan dengan harapan baginda tidak lagi menentang hasratnya untuk berkahwin dengan raja. Malah sebaliknya, Nabi Yahya mengusirnya, menyebabkan Herodia merasa malu dan terhina. Fitnah Herodia bawa
kawan Nabi Yahya alaihissalam cuba memperkosanya, menyebabkan Herodes bertambah murka dan memerintahkan tenteranya memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam. Istana abad ke-12 Masehi yang terletak di puncak Bukit Jabal Aud melantulkan imej pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Kastil Ajlon ini salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di negara Jordan dan sangat penting untuk turis yang datang ke negara Jordan. Hampir setiap turis datang atau masuk Jordan tujuannya kastil ini yang namanya Kastil Ajlon atau Kastil Ar-Rabal. Ini dari masa Salahuddin Ayyubi, dibangun atas gereja dari masa Bizantium. Dibangun oleh Izzuddin Usama. Ini kayak saudara Salahuddin Ayyubi atau temannya atau anak saudara gitu ya. Kalau kita lihat tempatnya sangat strategi, maksudnya berada di atas bukit. Itu artinya kota yang di bawah semua kelihatan dari sini, kanan kiri mana aja berdiri bisa memandang semua kota yang di bawah. Jadi untuk menjaga orang yang berdagang ya, yang bawa barang ya dari selatan ke timur, dari utara ke barat ya. Ini salah satu tujuan pada zaman Salahuddin Ayyubi. Pada saya, Istana Ajlun kurang sesuai dengan panggilannya sebagai sebuah istana kerana ia lebih mirip sebagai sebuah kubu. Ia ada 4 menara, dikelilingi parit selebar 16 meter dan sedalam 14 meter dan mempunyai lubang-lubang pemanah. Dinding dan lantainya juga diperbuat daripada batu-batu yang tebal dan kokoh. Di satu bahagian masih tersimpan peluru-peluru lastik tempur dalam pelbagai saiz. Lastik tempur atau manjanik adalah senjata tempur silam yang digunakan untuk meruntuhkan dinding dan melumpuhkan pertahanan. Ini paling atas ya? Ya, ini paling atas. Capek ya? Cantik, tapi pemandangannya indah. Ya, ini dari sini bisa memandang Baitul Maqdis kalau cuacanya jelas. Oh, di Ke sana? arah barat. Ya, tapi hari ini sayang karena sudah musim dingin jadi cuacanya berkabut, jadi susah kita lihat ya. Itu hanya sedikit dari bukit-bukit yang ada di negara Jordan.